Okey, saya teruskan 6.2. Remainder theorem, factor theorem. Kemudian yang akhir sekali kita akan sentuh zeros. Okey, zeros. Okey, saya ringkaskan remainder theorem. Dia mesti bermula daripada polinomial. Kita akan diberi sebarang bentuk polinomial, sebarang bentuk equation lah. Okey, katakan equation kita adalah x kuasa 3 tolak. Ini cuma contoh je. Katakan kita diberi yang ni. Okey, kita diberi yang ni. Kemudian macam mana kita nak kaitkan remainder theorem, factor theorem. Okey. Okey, katakan kita ada divisor dx sama dengan katakan x tolak 2, contoh x tolak 2. Kemudian kalau katakan saya ganti nilai 2 ni. Okey, yang pertama, kalau saya ganti nilai 2, kamu ganti dalam ni, katakan kita dapat satu nilai, katakan nilai dia 10. Ni contoh je ni. Rekaan semata-mata. Katakan kita ganti kat sini, nilai dia 10. Okey, maka di sini kita akan gunakan remainder theorem. Remainder theorem. Maksud dia, kalau katakan soalan tu dia nak tahu baki je. Berapa nilai baki dia? Maka kalau kita ikutkan remainder theorem ni, maka kita akan tahu baki dia adalah remainder. Kalau kita bahagi dengan x tolak 2, maka remainder dia adalah 10. Okey? Itu maksud dia remainder theorem. Maksud dia kalau kita ganti nilai divisor ni, katakan divisor kita ni adalah x minus 2, maka kita gunakan p in bracket tu lah. Jangan ambil p in bracket negatif tu. Kita ambil p tu. Tengok berapa nilai dia. Kalau nilai dia selain daripada 0, maka nilainya kita panggil remainder. Okey? Kemungkinan yang kedua, katakan saya ganti. Saya ganti dengan 2. Saya ganti proses, ganti dalam ni. Tiba-tiba kita dapat 0. Okey, kalau berlaku macam ni, ini yang kita panggil factor theorem. Factor theorem. Okey, factor theorem. Okey, di mana kalau kita gunakan factor theorem, kesimpulan yang kita boleh buat, maka x minus 2 is a factor. Maknanya factor theorem ni untuk kita menentukan yang kita bahagi ni adalah boleh dipanggil sebagai faktor kepada px. Is a factor of px. Betul. Okey, boleh faham ke ni? Setakat ni ada yang nak tanya tak? Boleh ke? Maknanya yang pertama kita kena tahu beza masa bila kita nak guna remainder theorem, masa bila kita nak guna factor theorem. Remainder theorem ni maksud dia sepatutnya kita punya kaedah kita mesti guna long division. Sepatutnya bila kita ada je px, nak tahu remainder dia berapa, kita kena bahagi dengan x minus 2. Okey, kaedah asalnya kita mesti guna long division. Tetapi kalau katakan soalan hanya nak remainder je, maka kita tak perlu guna long division. Kita boleh gunakan remainder theorem. Di mana kalau kita divisor kita x minus 2, maka kalau kita buat p tu dapat satu nombor, maka remainder yang kita nak cari itu adalah 10. Ikut nombor yang kita dapat. Kemudian katakan kita diberi px, kita nak check adakah divisor ni kita boleh panggil dia sebagai faktor kepada px. Jadi kita ambil nilai p tu, kita gantikan. Kita gantikan dalam px ni, dapat tak 0? Kalau dapat, maka ini nama dia adalah factor theorem. Kalau kita ikut factor theorem, kita boleh buat kesimpulan kalau p tu maksud dia x minus 2 is a factor of px. Okay? Nanti dalam exam kita akan gunakan sentiasa guna dua maklumat ni. Kita diberi px. Kita diberi px, given px, x to the power of 2n minus in bracket k plus 3. Kemudian kita ada x squared plus kx plus 2. Kemudian dia bagi tahu syarat tambahan ni. Jadi bila ada syarat tambahan ni, where k and n are positive integer. Maksud dia, bila kita buat pengiraan, pastikan k dan n tu mesti pilih nilai positif je. So kalau kita jumpa soalan, kita kena tengok juga maklumat yang diberi. Yang pertama, show that x minus 1 is a factor of px. Ini kalau kita nak jawab soalan ni, kita mesti gunakan factor theorem. Ini sebab kita nak show
Ini saya tulis factor theorem. Okey, maksudnya kita kalau nak tunjukkan suatu x tolak 1 tu, x minus 1 ni, kita nak tunjukkan adakah dia faktor kepada px. Maka kita gunakan factor theorem. Factor theorem ni mudah aja. Kita kalau divisor kita ni x minus 1, maka kalau kita nak kira, kita mesti guna p1. Kalau kita baca ni x minus 1, maka nak tulis p ni kita mesti guna p1. Jangan p negative 1. Soalan macam kita anggap ni x minus 1 equals to 0, maka x tu nilai dia 1. So gunakan p1. Okey, kita gunakan p1, kita ganti dalam kita punya px. X tu ganti dengan 1. So kita akan dapat 1 kuasa 2n tolak k plus 3 multiply by 1. Kemudian plus k plus 2. Okey. Kemudian kita selesaikan. 1 ni kalau kuasa sebarang nombor, mesti 1 lah. 1 tolak k tolak 3 tambah k tambah 2. Okey, ini kalau kita check, k ni akan hilang habis. Nombor yang ada pun, kalau gabung dengan ni, kita akan dapat 0. Okey. Jadi kalau kita ikutkan factor theorem, bila kita ganti nilai dapat 0. Maka kita boleh buat kesimpulan, therefore x minus 1 is a factor of px. Sekarang ni kita nak cari, saya salin dulu, kita punya px kita ni adalah x kuasa 2n. Maklumat awal kita k adalah 3. Jadi saya gantilah k3. Okey, saya ganti. So kalau ganti 3, so dapatlah 6x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Maksudnya kalau kita ikutkan maklumat soalan k3, maka kita akan ubah x kuasa 2n tolak 3 tambah 3. So nanti 6. Kemudian ini 3x tambah 2. Okey. Kemudian kita ada lagi maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia x minus 2 is a factor. So ingat, bila dia gunakan ayat ni, terus kita akan buat P2. Sebut je factor, mesti sama dengan 0. Okay? So kita gunakan maklumat dia ni. Jadi maklumat dia P in bracket 2 equals to 0. Maksud dia, kita gantikan x ni dengan 2. Ganti dengan 2. So kita akan ambil 2 kuasa 2n tolak 6 darab 4. 6 darab 4, 24. Tambah 6. Tambah 2. Terus samakan dengan 0. Okey. Ini kalau nak buat 4 kuasa n pun boleh. Tapi nak biar pun boleh. Okey, kita tengok 2 kuasa 2n sama dengan, kita jumlahkan nombor ni. Okey, kita akan dapat negatif 24 tambah 8. Okey. So, negatif 24 tambah 8. Yes. Kita akan dapat 16. Okey, 16. Tapi soalan kata nak cari nilai n. Nilai n. Maka kita akan ambil yang ini kita boleh ubah. 2 kuasa berapa 16? 2 kuasa berapa 16? 4. Yes. Okey. Dengan 2 kuasa 8 pula. Itu 2 darab 8. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4, 16. Maka terus, base dah sama, ambil di atas. Maka 2n sama dengan 4. Dan pastikan n kita nilai dia positif. Maka jawapan dia adalah n sama dengan 2. Okey? N sama dengan 2. Selesai. Okey? Kemudian, hence. Hence ni maksud dia, kita mesti gunakan maklumat sebelum ni. Maksud dia, kalau kita tengok bentuk soalan dia, asalnya kita punya PX kita adalah ini. Ini maksudnya yang ni semua ni akan digunakan untuk jawab soalan A, soalan B, soalan C. Sebab maklumat ni digunakan sebelum soalan A, B, C. Maka kita boleh gunakan ni untuk sampai dari sini. Tapi kita boleh ganti. N kita dah ada, K pun dah ada. Kemudian kita gabungkan faktor yang pertama X minus 1 dah ada 1. Kemudian faktor yang kedua, x minus 2. Maka kita akan gunakan semua maklumat ni. Okay?
Jadi kalau kita gabungkan maklumat A dan B, kita boleh tulis. Okey, jadi yang pertama untuk jawab C ni, kita akan ambil PX, kita tulis balik. Semua maklumat daripada A dan B. Tadi K3, N tadi 2. So, X kuasa 4. X kuasa 4 tolak K tadi 6. K tadi 3. 6X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Okay. Ini saya tulis ni sebab ada perkataan hand. Hand ni maksudnya gunakan maklumat sebelum. Okay, gabungkan. Kemudian, kalau daripada A dan B tadi, X minus 1 is a factor. 1. Kemudian kita ada lagi, X minus 2 is a factor. Okay, maka kita boleh gunakan, kita dah ada 2 faktor. Okay, maksudnya kita boleh tulis X tolak 1, X tolak 2. Kalau kuasa 4, sepatutnya kita mesti dapatkan, mesti ada 4 faktor. Kebiasaannya, mesti dapat 4 faktor. Okay. Sekarang kita dah ada 2. Okay. Kita nak cari yang ni, yang 2 lagi ni. Okay. Nak cari 2 lagi tu, selalunya kita gunakan long division. Okay. Tapi selalunya kita expand dulu yang ni. Ini kalau kita expand dapat berapa ni? Maksudnya kita akan ambil, ni saya akan buat ni. X kuasa 4 tolak 6. Okey, untuk kita buat long division, ni kalau kita nak buat long division. Okey. Syarat dia, kita kena pastikan semua degree kena ada. Semua degree kena ada. Macam contoh kat sini, sepatutnya kita ada kuasa 4. Kuasa 4, kemudian kuasa 3. Tapi dalam soalan ni tak ada. Bila tak ada, wujudkan juga. Tapi kita letaklah 0. Yang penting mesti ada. Kuasa 3. Mana kuasa 2 ada? Kuasa 2. Kemudian kuasa 1. Dan kuasa kosong. Okey? Jadi ingat, long division ni, dia ada syarat dia. Kita kena pastikan semua degree kena ada. Kalau tak ada dalam soalan, kita wujudkan juga. Tapi letak depan ni adalah 0. Okey? Kemudian kita bahagilah dengan bagi. Okey, kita bahagi dengan, ini selalunya kita expand. Ni expand ni. So, kita akan dapat X kuasa 2. Kita dapat dalam ni. Okey, saya, ni expand ni. Kita ambil X kuasa 2. Tolak 2. So, akhirnya nanti kita akan dapat yang ni. Okay. Jangan biarkan ni. Kita darabkan. Okey, lepas tu kita gunakan, samakan yang depan ni. Syarat depan mesti sama. Jadi, mesti ada X kuasa 2. X kuasa 2 darab X kuasa 2 dapat X kuasa 4. Yang penting depan ni mesti sama. Okey, depan mesti sama. Kemudian yang lain jangan lupa. Darab dengan ni pula dapat negatif 3X cube. Kemudian ni darab dengan ni pula tambah 2X kuasa 2. Okey. Dan kita akan subtract. Ni tolak ni habis. Ni kalau tolak dapat positif. Okey, yang ni kalau tolak dapat negatif AX squared. Yes, okey. Kemudian, ini sebenarnya, ini kita boleh panggil sebagai remainder ni. Okey, sekarang kita ada yang ni. Kita nak bagi dengan divisor. Divisor kita ni ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Sepatutnya kalau kita nak bagi, pastikan biar sama. Kalau sini ada 3 sebutan, yang ini mesti 3 sebutan. Jadi kita turunkan supaya kita boleh bahagi. Kalau 2 sebutan tak boleh. Dia mesti 3 juga. Okey. Jadi kita teruskan. Kita kena pastikan depan ni mesti sama. So ini tambah 3x. 3x darab x kuasa 2 dapat 3x kuasa 3. Pastikan depan ni mesti sama. Kemudian yang lain jangan lupa. 3x darab dengan negatif 3. So dapat negatif 9x kuasa 2. Yang ini darab dengan ni dapat 6x. 6x. Okey, kemudian kita akan subtract. Okay, ini habis. Ini akan jadi x kuasa 2. Yang ini kalau tolak ni dapat negatif 3x. Okay, sama juga kita punya ni nak bahagi dengan divisor ni. Tak boleh. Sebab ini 3 sebutan. Ini baru 2. Jadi kita kena pastikan mesti 3 sebutan. Tambah 2. Okay, dan mesti tambah 1 di sini. Tambah 1 darab x kuasa 2. Kita dapat x
kuasa 2 tolak 3x. 1 darab 2 tambah 2. Dan pastikan bila kita buat pengiraan, pastikan akhir sekali mesti 0. Kalau ada nombor, maka mungkin kita salah kira. Kena check balik pengiraan. Sebab bila disebut faktor, maka remainder dia mesti 0. Jadi kita dapat yang ni. Maka kita boleh tulis balik. So, Px 2 faktor yang pertama. Px tolak 2. Dan ini dah, kalau dari segi istilah ni, ini dipanggil quotient. Hasil bahagi, quotient. Ini dipanggil divisor. Ini kalau kita nak namakan lah. Ini divisor. Yang ini dipanggil remainder. Kalau faktor, maka remainder dia adalah 0. Okey, so saya sambung balik. Kita punya quotient kita adalah x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Okey, kemudian kita kena check adakah x kuasa 2 ni tambah dengan 3x tambah 1 boleh faktor tak? Boleh faktor ke tak boleh? Boleh ke? Nurul Aida. Boleh. 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 Boleh sebab dia square. Cuba guna kalkulator. Tak boleh dapat. Tak boleh sir. Tak boleh. Okey. So kena check guna kalkulator. Boleh tak faktor? Kalau boleh faktor, kita faktorkan. Kalau tak boleh, biarlah macam ni. Okey. Sebab tadi kita punya soalan. Hence, factorize Px completely. Maksud dia, sepatutnya kita ramalkan bila kuasa 4, mesti ada 4 faktor. Okey, sekarang kita dah dapat yang ketiga. Kita kena tengok, boleh faktor tak? Kalau boleh, kita kena faktorkan lagi. Kalau tak boleh, kita berhenti di sini. Okey. Jadi, inilah kita punya jawapan. Given that x plus 3 and 2x minus 1 are factors of the polynomial. Okey. Jadi, kalau kita nampak je maklumat ni, ni kan, sebut je faktor. Terus kita terbayangkan mesti P negative 3 equal to 0. Sebab dia sebut faktor. Kemudian yang kedua, P in bracket 1 over 2 equal to 0. Okay, mana datang 1 over 2? Kita andaikan kalau kurungan ni sama kosong, maka X adalah 1/2. Sama juga ni, kalau yang ni kita samakan dengan kosong, maka X tu adalah negatif 3. Okay, jadi kita gunakan nilai. Soalan yang pertama, find the values of the constant P and Q. Okey, jadi kita akan gunakan P untuk soalan A ni. Kita salin dulu Px. 2x to the power of 4 plus Px cube plus Qx squared plus 11. Lagi sekali 12. Okey, so saya guna maklumat yang pertama. P negative 3. Maksudnya kita akan gantikan X ni dengan negatif 3. Okay. So kita gantilah. Ni kalau kita ganti ni. Negatif 3 kuasa 4. 81. Okay. Kalau boleh kita teruskan nilai kan. 81. 81 darab 2. Terus 162. Terus. Saya buat 162. Tambah. Kalau kuasa ganjil negatif 27. Ini kita akan dapat 9Q. Okay, 9Q. Ini akan dapat negatif 33. Negatif 12. Dan pastikan mesti sama dengan 0. Okay. Kemudian kamu permudahkanlah. Ini kalau kita permudahkan ni. Negatif 27P tambah 9Q. Okay, nombor-nombor lain ni kita bawa ke sebelah kanan. Jadi kita jumlahkan 162 tolak 33 tolak 12. Okay, so kita akan dapat negatif 117. Okey, boleh tak kita bahagi dengan 9? Ini bagi 9. Yes, boleh. Jadi semua ni saya bagi 9. Jadi kalau kita bagi 9, ni dapat negatif 3P tambah Q sama dengan negatif 13. Inilah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama. 9, okey betul. Okey, tolak Q. Positif, okey betul. Kemudian kita guna maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua tadi, P
setengah, kan? P setengah. Sebab kita punya faktor kita 2x plus 1. P setengah sama dengan kosong. Ini maklumat yang kedua. Sama juga kita akan ganti. Gantikan x dengan 1 per 2. Dapatlah 1 per 16 darab 2, 1 per 8. 1 per 8. Tambah dengan 1 per 8P. Tambah dengan 1 per 4Q. Tambah dengan 11 per 2. 11 per 2. Tolak dengan 12. Samakan dengan kosong. Okey. Ni pun sama dia ni. Kita tulis dulu 1 per 8 P tambah 1 per 4 Q. Kita jumlahkan semua nombor tu. 1 per 8. Kemudian jumlahkan dengan 11 per 2. Kemudian tolak 12. Kita akan dapat 51 per 8. 51 per 8. Kemudian selalunya jangan kita biarkan dalam bentuk fraction. Semua darab 8. So kita akan dapat P tambah 2Q sama dengan 51. Okey. Ini adalah persamaan yang kedua. P tambah 2Q sama dengan 51. Okey. So pilihlah kamu nak buat persamaan serentak macam mana. Yang penting dapat P dan Q. Kalau saya lebih suka ni katakan persamaan yang kedua. Saya nak gunakan elimination method. Ini antara kaedah dia lah. Saya nak eliminate Q ni, so darab dengan 2. So dapat 2P tambah ni saya nak eliminate apa ni, salah ni. Ini sekali lagi. Saya nak eliminate Q. Maka equation yang pertama darab 2. Ni darab 2. Equation 1 darab 2. So dapat negatif 6P tambah 2Q sama dengan negatif 26. Yes, ini katakan persamaan yang ketiga. Okay. Ini kaedah untuk dapatkan P dan Q. Kamu boleh guna kaedah selain daripada ini. Okay. Saya eliminate Q ni dengan cara equation 2 subtract to equation 3. So kita akan tolak P tolak 6. So 7 lah. Ni habis. Ini kalau tolak dapat 77. Therefore P equals to 11. Okay. P equals to 11. Kemudian pilihlah mana-mana persamaan. Kita nak cari nilai Q. Okey, boleh pilih yang pertama. Kalau nak cari Q. Okey. So pilihlah yang pertama, tolak 3P, ataupun nak pilih yang sini pun boleh. Katakan nak pilih yang kedua pun boleh. Pilih yang kedua, ganti P dengan 11. 11 tambah 2Q sama dengan 51. Maka proses, kita ambillah 51, tolak dengan 11. Dapatlah 40, bagi 2. Dapatlah 20. Okay, so selesai. Soalan yang pertama, kita nak cari P berapa, Q berapa. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Macam mana? Okay, Tak ada. Ada sir. Sir. Ya. Kalau nak buat cara substitution biasa je boleh? Boleh, tak ada masalah. Simultaneous equation ni, dia ada dua kaedah. Sama ada substitution method ataupun elimination method. Saya lebih suka elimination method. Maksudnya, saya samakan constant. Lepas tu nanti saya akan tolak. Kalau katakan nak guna substitution method pun boleh. Maksudnya daripada persamaan kedua ni, jadikan P sebagai tajuk. Dapat 51 tolak 2Q. Lepas tu gantilah dalam yang pertama. Boleh. Yang penting nanti jawapan dia sama. Selalu kita akan jumpa soalan factorize completely. Okey. Maknanya dia mesti sambung daripada yang di atas. Maka kita boleh tulis Px kita ni 2x kuasa 4. Kemudian P tadi dah ada. P nilai 11. So kita tulis 11x kuasa 3. Q kita 20. So tambah 20x kuasa 2. Tambah 11x. Tolak 12. Okay. Kemudian factorize completely. Okay. Seperti yang tadi, kalau kuasa 4
kemungkinan dia mesti ada 4 kurungan. Okay, mesti ada 4. Kemudian kalau boleh, kalau kuasa 4 ni, kita kena cari dulu apa maklumat faktor yang kita dah ada. So kita cari, mungkin daripada soalan kita dah dapat dah. Macam ni lah. Daripada soalan, dah bagi tahu dah. 2 ni adalah faktor kepada Px, polinomial. Maka kita ambil lah x tambah 3. So ambil sini, x tambah 3. Kemudian kita ada 2x tolak 1. Okay? Jadi kita mesti ada faktor selain daripada yang ni. Ni kita mesti ada. Kemudian tugas kita nak cari yang lain. Yang lain ni sama cara macam tadi. Mesti guna long division. Okay? Maka kita buatlah long division. Okay, maka kita akan ambil, saya salin balik ya. Kita ambil 2x kuasa 4. Pastikan semua degree mesti ada. Kuasa 4 ada, kuasa 3. Kuasa 2 ada. Kuasa 1 ada. Dan constant. Pastikan syarat dia mesti kita kena ambil semua degree yang ada. Okay, kemudian ini sama macam tadi ni. Seloknya kamu expand. Kamu bagi dengan 2x kuasa 2. So, ini tolak x tambah 6. Tolak x tambah 6 dapatlah 5x. 5x. Ni nanti kamu cek lah ni. Okay. Kita bagikan. Yes. Macam tu lah. Okay. So, kita kena buat lagi. Ini pastikan depan mesti sama. So, 2, bukan 2. Ini adalah x kuasa 2. X kuasa 2. So dapatlah 2x kuasa 4. Yang penting depan ni kena sama. Yang lain ikut je. Tambah 5x kuasa 3. Kemudian tolak 3x kuasa 2. Yes. Tolak. Saya buat kurungan ni tolak ni supaya nanti bila kamu tak buat kurungan, biasa nanti kamu akan terlupa. Kamu ingatkan negatif ni hanya untuk yang ni. Yang ni dah terlupa. Selamba nanti tambah. Okay? Itu yang untuk lebih selamat. Letak tolak tapi kena buat in bracket. Nanti bila kita buat in bracket, kita akan tahu rupanya tolak ni untuk semua sekali. Okay? Okay, 11. Ini dah habis. 11 tolak 5. Berapa? 6. 6x kuasa 3. Ini kalau tolak-tolak, dapatlah 23. X kuasa 2. Ini kalau ni. Okey, sekarang kita punya divisor kita 3 sebutan. Turunkan 1. Tak payah turunkan semua. Kita turunkan yang kita perlu je. Kemudian yang ni tambah 3. So dapat 3. 3 kali 2 6. Yang penting depan ni mesti sama. Kemudian 3 darab 5 15. X kuasa 2. 3 darab 3 9. Tolak 9x. Okay, and then subtract. Pastikan buat kurungan. Ini habis. Yang ini 23 tolak 15. Berapa? 8. Betul? 8 kuasa 2. Tolak. Ini akan jadi tolak. Ini tolak berapa ni? Tolak tambah ya. So 18. Berapa? 20. Tambah 20. Okey, kemudian kita kena cek. Boleh tak kita bagi divisor kita 3 sebutan. Yang kita ada 2, mana cukup? So, turunkan 12. Okey. Kemudian ini kita letak tambah 4. Ini akan jadi 4 kali 2, 8. Kemudian tambah 20. Yes. Tolak 12. Akhirnya mesti, remainder mesti 0. Mesti semua 0. Kalau dapat nombor lain selain daripada 0, maka kita salah kira tu. Okay? Sebab dia ni dia mesti ada faktor dia. Maka yang panjang-panjang ni kita boleh tulis. So kita boleh tulis balik. Okay, kita akan tulis balik. Yes. Okay, kita tulis balik ya. Daripada yang pertama ni. So Px adalah faktor yang pertama x tambah 3. Faktor yang kedua 2x tolak 1. Yang baru kita dapat ni adalah x kuasa 2 tambah 3x tambah 4.
Okey, kemudian sama macam tadi, kita kena check. Boleh faktor tak? X kuasa 2 tambah 3 dan 4. Boleh faktor tak? Okey, kita boleh tak? Boleh. Tak. Ya betul, benar tu. Tak boleh. Tak boleh sebab Tak boleh, bila tak boleh. bila kita guna kalkulator, dia ada jawapan I kan. Jawapan I tu complex number. Kita sekarang bincang real number. Jadi tak boleh faktor. Jadi biarlah itu jawapannya. Soalan dia factorize completely. So dah selesai. Sampai sini je. Kita dah tak boleh pecah lagi. So berhenti di sini. Untuk soalan B tu. Okey, kemudian show that the quadratic factor of Px is always positive. Kadang-kadang kita jumpa ayat yang macam tu. Kita ada lagi soalan, show that the quadratic factor. Maksudnya dalam banyak-banyak faktor ni, ini linear ni. Linear factor. Yang ni dia masukkan ni. Quadratic factor. Kita nak tunjukkan yang ni, faktor yang ketiga ni, sentiasa positif. Adakah betul ni sentiasa positif? Maksudnya bila kita ganti sebarang nilai X, sentiasa positif. Kalau kita nak ikut logik, kalau ganti 1, positif. Kalau ganti negatif 1, 1 tolak 3 tambah 4, positif lagi. Kan? Tapi kita tak boleh tunjukkan dengan cara nombor. Kita kena tunjukkan dengan cara, ni saya sambung lagi soalan B ni kita ambil x squared plus 3x. Kita tunjukkan dengan cara complementing the square. Melengkapkan kuasa 2. Ni maksud dia, ni saya tukar sebab setiap kurungan kuasa 2 memang sah dia sentiasa positif. Okay? So ingat ni, complementing the square. Yang tambah 4 ni tak terlibat. Okay, so kita akan ambil x. Ingat lagi tak ni, complementing the square ni? Jangan lupa, kena tengok balik bab yang awal kita belajar. Complementing the square ni yang ni. Maksudnya daripada dua sebutan ni, saya tukar kepada kurungan kuasa 2. Jadi apa yang kita buat, kita ambil coefficient of x ni dibuat by 2. Kemudian tolak dengan ambil nombor yang kita ada tadi. Okay, ini kalau kita selesaikan ni, x plus 3 over 2 kuasa 2. Okey, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, kita ambil negatif 9/4. So guna je kalkulator. Negatif 9/4. Negatif 9/4 tambah 4. Yes, 7/4. 7/4. Okey. Jadi kita nampak, kalau kuasa 2 ni boleh tak kita katakan nanti kemungkinan akan jadi negatif? Boleh tak? Setiap kuasa 2 boleh tak jadi negatif? Tak boleh kan? Dia akan sentiasa positif kan? Contoh, in bracket negative 4 all squared. Mesti dapat positif 16. Kalau nak ambil nombor positif, memang positif lah. Katakan saya ada nombor 3. 3 kuasa 2 memang positif. Maka kita boleh buat, kita boleh tunjukkan macam ni. X plus 3 over 2. Yang ini memang greater than 0. Tak akan jadi negatif. Satu lagi statement kita, 7/4. 7/4 ni boleh tak dia jadi negatif? 7/4. Tak. Mana boleh kan? Jadi kita dah berjaya tunjukkan sebutan yang pertama positif. Sebutan yang kedua positif. Memang sah lah keseluruhannya adalah positif. Maka kita boleh buat kesimpulan, therefore x plus 3 over 2 squared plus 7 over 4 greater than 0. Itu yang maksud dia ni. Is always positive for all real values of x. Maksudnya semua nilai x ni kita gantilah sebarang nilai, memang sentiasa lebih besar daripada kosong. Okay, dah selesai. Kita tunjukkan sampai sini je. Okey, kadang-kadang kita ni akan jumpa soalan, contoh macam C ni. Soalan dia find the set of values of x. Syarat dia inequalities Px greater than 0. Kadang-kadang kita sekarang tengah buat bab 6, tapi soalan akan tanya bab yang awal, mungkin bab 2. Okay? So kita kena
kaitkan dengan bab 2. Okey, Px kalau saya gunakan syarat ni Px more than 0. Okey, kita ambil yang faktor yang kita buat tadi, yang daripada B ni. Daripada jawapan B ni kita boleh salin. Faktor kita saya boleh ambil x tambah 3. Kita ambil daripada jawapan sebelum. Okey, kemudian x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 more than 0. Kan? Jadi kena ingat balik bagaimana cara kalau kita nak selesaikan ni, inequalities greater than 0. Okey? Jadi kalau macam ni, kita mesti guna sign table. Kena ingat balik sign table. Okey? Kalau nak guna sign table, kita mesti ada zeros of factor. Yang pertama, x sama dengan negatif 3. Ini kita ulang balik yang bab yang awal. X yang kedua adalah 1/2. Ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ini adalah kita nak buat sign table, kita perlukan sempadan. So, kita buatlah sign table. Yang pertama, kita ada negatif 3. Kemudian kita ada setengah. Kalau lupa, tengok balik bab yang awal. Okey, kemudian faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah x tambah 3. Faktor pertama, tulis. Faktor yang kedua, 2x tolak 1. Faktor yang ketiga, walaupun tak boleh faktor, tapi kita kena tulis juga. Dalam sign table kena tulis. X kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Kena tulis. Okey. Kena tulis. Okey, kemudian kita tentukanlah. Okey, kalau yang ni, maksudnya kalau kita kan ada dua cara, sama ada nak guna nilai. Kalau nak guna nilai, kamu ambil lah negatif 4. Okey. Kemudian yang ni mungkin ambil 0. Ini mungkin ambil 1. Ambil lah. Kemudian, ganti nilai. Kalau ganti nilai ni, kita nak tengok positif kan negatif. Okey. Ini pun sama, ganti nilai. Ganti nilai negatif 4. Kita nak tengok positif atau negatif. Okey, untuk yang ni, satu lagi cara. Cara yang pertama kita gunakan nilai ni. Cara yang kedua, saya tak nak tengok nilai ni. Saya tengok ini mana sempadan dia. Sempadan dia kat sini. Maka sebelah kanan tu positif. So positif, positif, negatif. Kalau lupa tengok balik nota yang sebelum ni. Kemudian yang ni, kalau nak ikutkan cara asal, guna nilai. Katakan saya tak nak ganti nilai. Saya nak tengok je mana sempadan dia. Ni sempadan dia kat sini. Kemudian kita nampak 2x tu adalah positif. Tandaan dia positif. Maka sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kalau tak percaya boleh ganti nilai. Okey, kemudian faktor yang ketiga. Tadi kita dah buktikan always positif. Kan tadi kita dah buktikan ni. Ni. Is always positif. Maka tak payahlah ganti. Dah dia kata semua sentiasa positif. Terus je letak positif, positif, positif. Katakan tak percayalah betul ke tidak ni. Ganti nilai ni. Tengok. Jawapan dia positif ataupun tidak. Sepatutnya tak payah ganti. Sebab kita dah tahu ini adalah sentiasa positif. Kemudian kita darablah positif, negatif, positif. Kemudian soalan nak menggunakan greater than 0. Itu merujuk kepada positif. Okey, ini semua ini adalah bab 2 ni. Okey, maka jawapan kita adalah kita boleh tulis. Okey, kita boleh tulis sama ada nak guna interval boleh, nak guna inequalities pun boleh. Maksudnya jawapan dia x less than negative 3. Kemudian terputus sambung balik greater than 1/2. Terputus sambung dengan union. Soalan kita tak ada sama dengan. Jadi tak payah fikirkan ada sama dengan ke tak payah. So inilah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Sir, Ya. yang x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 tu tak payah guna yang dia, yang negatif b tambah tolak pencuba b square tolak 4x Tak over payah. 2. Sebab kalau kita guna, tadi saya dah suruh guna kalkulator kan? Dalam kalkulator dia bagi jawapan dalam sebutan I. Betul tak? Ikut. Ikut. Nanti kamu cek Ini kalau saya guna kalkulator,
Kan saya minta fakturkan. Kita tak berjaya fakturkan sebab bila saya guna kereta, nilai X tu adalah jawapan dalam sebutan I. Complex number. Kita tak nak bincang complex number, kita nak bincang real number je. Maka dalam real number dia tak ada. So tak payah kita fakturkan. Jadi kalau macam tu maksud dia, yang ini tak payah kita fakturkan. Ambil je semua yang ada ni. Kita jangan pergi buang dia ni. Kena ambil semua yang ada ni. Okey, kemudian kita ganti lah. Kalau dia bukan imaginary, dia just perpuluhan je, kita kena fakturkan ke? Ya betul. Katakan kita berjaya fakturkan, dapat perpuluhan. Perpuluhan tu dia bukan maksud dia salah. Ni katakan, ini saya andaikan ya. Katakan saya berjaya faktur tapi dapat perpuluhan. Mungkin perpuluhan yang pertama 1.5. Ini contoh je ni. Yang kedua tambah. Ini contoh je ni. Kalau katakan kita faktur ni berjaya dapat yang ni, maka kita kena pecah lagi, ada 1. Maksudnya ada 2 lagi lah. So dia akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau berjaya dapat macam ni. Okey, maka sempadan dia akan jadi 4 lah. Boleh? Boleh sir, thank you. Okey. So untuk kat sini kita tak berjaya faktur. Jadi biar je. Dia sama cerita dengan contoh ini kalau kita ingat dulu kita belajar. Ada juga kes kita dapati bahawa negatif 4 per ada 2 faktor. X tolak 3. Katakan saya nak buat less than 0. Kan? Sama kes ni. Kalau macam ni, kita jangan abaikan negatif 4 ni. Okay? Ini nanti kita akan buat X sama dengan negatif 2. X sama dengan 3. Kalau ikutkan yang sempadan ni, sebenarnya kita akan lukis. Ni kita akan lukis sign table. Sign table. Sempadan negatif 2. Sempadan satu lagi 3. Okay? Ramai suka buat macam ni. Dia akan ambil X tambah 2. Settle. X tolak 3. Tapi ada yang terlupa. Sedangkan kita ada negatif 4 ni. Kena ambil lah negatif 4. Janganlah kita buang negatif 4 tu. Okay? Kemudian kita pilih lah. Kita buat macam tadi. Sama ada uji nombor ke apa kan. Katakan yang ni sempadan dia sini. So positif, positif, negatif. Yang ini positif, negatif. Maknanya untuk faktor yang 2 ni macam biasa lah. Tetapi untuk nombor tadi, negatif 4. Kalau kita nak isi kat sini, kalau kita ambil sebarang nombor kat sini, katakan ini negatif 3. Mana boleh ganti dekat negatif 4 ni? Sebab tak ada X. Tapi nilai dia adalah negatif. Sudah tahu je. Negatif. 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 Sama cerita dengan ni. Tapi disebabkan nilai ni sentiasa positif. Sudah tahu? Positif. 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 Sama cara ni. Jadi kita jangan abaikan walaupun dia nombor, kena ambil, masukkan dalam sign table. Okey? Boleh ke ni? Ingat tak lagi ni? Okey, katakan ni saya nak ambilkan sikit ni. Ni contoh je contoh. Okey, soalan nak less than 0. Ambillah kawasan ni. So itulah jawapannya. Okey? So tengok balik. Polinomial. Okey, betul. Ini dia bagi. Okey, kemudian when px. Kita tengok ayat pertama. When px divided by x minus 1. Kemudian disebut remainder. Maka yang ini, ayat pertama ni, dia menggunakan remainder theorem. Maksud dia, ini kalau saya samakan dengan kosong. Sorry, ini kalau samakan dengan, maksudnya saya boleh tulis. P1 equals 2. Remainder dia adalah 2. 2 tolak 4x. Betul. Kalau ikut maklumat ni. Find the value of P and Q. Kemudian kita ada istilah yang pertama dia cari P dan Q. Okey. Kemudian kita nak cari all the roots. Ni perkataan roots ni. Jadi sebelum kita sign ni, kita kena tengok balik apa maksud dia. Kita ada 2 istilah. Okey, kita tengok istilah zeros. Yang pertama, okey, katakan kita diberi Px. Kita diberi Px. Kemudian bila kita ganti satu nilai, katakan saya gantilah satu nilai, katakan 1 lah. Bila saya ganti dalam ni, dapat 0. Okey. Kemudian, bila saya ganti, katakan negatif 3 lah.
Ganti dalam ni. Ini. Dapat juga 0. Maksudnya 0 ni kita dapat selepas gantian. Maka istilah zeros ni. Zeros. Kadang-kadang dia guna Z-E-R-O-E-S. Kadang-kadang zeros. Yang salah tu kalau Zoro. Kan? Ni zeros. Maksud dia, zeros kita boleh tulis 1 dan negatif 3. Maksud dia, zeros ni adalah nombor. Bila kita ganti dalam PX, dia akan menghasilkan PX tu kosong. Itu dia panggil zeros. Apa beza dengan root? Root. Okay, sama juga. Tapi root ni, dia bermula daripada awal lagi, kita punya equation kita, dah ada sama dengan 0. Daripada awal lagi. Okay, daripada awal lagi. Biasa kita akan buat je nak. X tolak 1, X tambah 2. Contoh ni contoh je ni. X tolak 3. Sama dengan kosong. Maksud dia, kita ada PX. Lepas tu kita faktorkan. Sama dengan kosong. Nanti kita dapatlah jawapan. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 3. Semua ni, ini kita panggil sebagai roots. Ni semua ni. Ini dia panggil sebagai roots. Dia sebenarnya maksud dia hampir sama. Tapi dia tengok punca soalan. Kita tengok ni. Tengok soalan dia. Kalau soalan tu bermula dengan PX sama dengan ni. Tak ada pun dia bagi tahu sama dengan kosong. Okay? Yang ini pula daripada awal lagi dah sama dengan kosong. Macam ni lah. Maka nilai 1, negatif 2, 3 tu kita panggil sebagai roots. Istilah je. Dari segi nombor dia sama. Ni kalau kita refer ni. Ni kalau kita refer yang ni. Ni saya tulis P1. P1 equals to 2 minus 4x. Ni kalau ikut Riemann theorem. Kemudian, dia menggunakan, nampak tak? Dia menggunakan if 2. Nampak? If 2 is one of the root. Kan? Maknanya kalau ini, maksud dia, kita boleh tulis, maklumat yang kedua ni kan, kita boleh tulis P2 sama dengan kosong. Tengok balik istilah yang saya bagi tadi. Kalau dia sebut root je, maka bila kita ganti nilai dia adalah kosong. Jadi kamu gunakan maklumat ni, okay, maksud dia, kalau kita berdasarkan maklumat yang pertama, ganti dengan 1. Kamu ganti dengan 1, so kita akan ambil 2 tolak 3 tolak P tambah Q. Okay, sama dengan, ini pun ganti 1. So 2 tolak 4, 2 tolak 4 negatif 2. Maka tolak P tambah Q sama dengan, ini tadi negatif 1, bawa ke sana dia tambah 1. Dapatlah persamaan yang pertama. Ini kalau saya refer daripada yang ni. Kemudian kalau kita refer pada yang maklumat yang kedua, gantikan X tu dengan 2. Ganti dengan 2. So 8 kali 2, 16. 16, yang ni akan jadi 4 kali 3, 12. Yang ni tadi 2 tolak 2P tambah Q. Dan jangan ganti kat sini 2 pula. Kita rujuk kepada sini. 0. Okay, kemudian kamu selesaikan. Kita akan dapat negatif 2P plus Q equals to, ini tadi dapat 16, dapat negatif 4. Persamaan yang kedua. Okay. Nanti kamu selesaikanlah. Gunakanlah apa benda yang kamu nak guna elimination method ke, substitution method ke. Okay, katakan saya guna elimination method. Okay, katakan saya ambil equation 1 subset equation 2. Ini akan jadi P. Ini akan jadi 0. Ini akan jadi 3. Okay, betul tak? Kita dapat 3. Mana tadi? Okay, dapat 3, betul? Nanti kamu cek lah. Kemudian Q. Q ni boleh pilih, katakan from equation 1, substitute P equals to 3. So, negative 3 plus Q equals to negative 1. Therefore, Q equals to 2. Maknanya P sama dengan 3, Q sama dengan 2. P sama dengan 3, Q sama dengan 2. Okey tak? Okey. Okey. Okey, kemudian
kita jangan lupa kita ada soalan lagi. Okey, soalan dia yang pertama, find the values of P and Q, settle. Kemudian and all the roots. Okey, maknanya sekarang ni kita tulis balik. Px kita adalah, saya tak ada jawapan ni. Okey, kita salin balik 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak Px tambah Q. Okey, ni kita ganti balik 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. P tadi apa? 3 tolak 3. Q2. Okey, kemudian ini kalau kuasa 3, sepatutnya dia mesti ada 3 faktor. Daripada soalan tadi yang kita dapatkan tadi, yang root tadi, 2 adalah root, maka yang pertama x tolak 2. Okey, nanti kamu selesaikan, gunakan long division. Okey, kamu selesaikan. Ini ada panjang lagi ni. Gunakan nanti kamu dapat dari faktor yang lain. Ni saya ringkaskan ni. Okey, maka nanti ni kamu buat ni long division ni. Akhir nanti kamu akan dapat x tolak 2, x tolak 2, x tambah 1. Kemudian satu lagi 2x tolak 1. Jadi soalannya root ni nilai je. Kita ambillah nilai x sama dengan 2, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan setengah. Okey. Ni nanti kamu fikirkanlah long division.